Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang bersama dengan saya di live di channel YouTube saya pada hari ini. Sejak kali terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan dukungan kepada channel YouTube saya. Okey, dan mohon komen, mohon share komen yang berbeza pendapat pun tak apa, ya, mengkritik pun tak apa, ya, dengan batas-batas yang agak baiklah, ya, dengan kita mencak carut semua lah. Dan insyaAllah saya tidak akan delete komen anda di channel YouTube saya, ya, walaupun berbeza pendapat dengan saya. Okey, hari ini kita dimaklumkan yang telah pun diviralkan hari ini berkenaan dengan Parti Bangsa Malaysia, ya, dah ada susunan organisasinya, ada Presiden Larry Seng, ya, dia ada ahli Majlis Kerja Tertinggi, ya, Majlis Tertinggi, dan di Pahang bekas anggota keadilan di Pahang, ada dua bekas ketua cabang keadilan di Pahang yang telah pun khianat, yang mengikut geng-geng kartel semurid ni. Ketua cabang Bre, contohnya Zakaria, ya, Zakaria Abdul Hamid. Saya dulu dapat tahu dia masuk Parti Bersatu dan pernah dikatakan sebagai ketua Bersatu di Kuantan, ya. Tapi saya tak pasti sama ada dia keluar parti ataupun dia tidak pernah ada parti, tapi saya difahamkan dulu dia jadi ketua Bersatu. Tapi dalam pengisytiharan hari ini disahkan bahawa dia telah pun dilantik sebagai ketua penerangan Parti Bangsa Malaysia, PBM. Ya. Dan satu lagi ketua cabang. Di cabang saya sendirilah, ya. Iaitu ketua cabang paling besar. Selepas dia baru saya ambil alih, ya, iaitu Bakri. Ya. Dia pun dinamakan sebagai Majlis Kerja Tertinggi lah, ya, Majlis Tertinggi di dalam Parti Bangsa Malaysia. Okey, pertamanya tahniah kita ucapkan. Itu hak demokrasi dalam negara kita. Sesiapa berhak untuk menubuhkan parti dan sesiapa juga berhak untuk menyertai mana-mana parti. Ya, tidak ada masalah dan kita tidak perlu mengutuk puak-puak ni, ya, kerana dia lagi bukan ahli keadilan. Dia pun telah keluar. Bila dia keluar daripada keadilan, mana terpulang pada dia, ya, nak masuk mana-mana parti sekalipun yang dirasakan sesuai dengan inspirasi, perjuangan ataupun kepentingan kalau ada kepentingan, pulang pada dia. Cuma yang kita nak bincangkan di sini, ada orang tanya saya kenapa majoriti dalam tu adalah kumpulan yang mengikut Azmin lah, Azmin dengan Zuhaida. Ya, di situ ada Hilman, tak salah saya. Kawanan ada beberapa lagi pimpinan, YB ada 2-3 orang maksud saya, yang daripada kumpulan yang sama, termasuk presidennya Larry Seng. Ini adalah orang kuat keadilan daripada Sarawak, ya, yang juga telah pun khianat, lompat keluar, ya, dan dinamakan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Dan ada yang bertanya saya, kalau ramai kumpulan Azmin, Zuhaida ni yang menyertai Parti Bangsa Malaysia, mengapa Azmin tidak ikut? Mengapa Zuhaida juga tidak bersama, ya, dalam parti ini? Bacaan saya, mereka sengaja memang tidak akan keluar, ya. Mereka suruh anak-anak buah dia sediakan parti ini sebagai rumah, ya, sediakan rumah dulu. Dan mereka tidak akan keluar, sebab kalau mereka keluar, mereka hilang jawatan, ya. Azmin akan hilang jawatan menteri, Zuhaida pun akan hilang jawatan, ya, bila keluar dan menubuhkan parti baru. Jadi mereka tidak keluar. Jadi mereka minta orang-orang yang tidak ada jawatan dalam kerajaan, ya, dalam kerajaan terbuatap ini, supaya menyediakan satu rumah baru. Untuk apa? Untuk persediaan menghadapi PRU yang ke-15. Ya. Azmin dengan Zuhaida akan berada dalam kerajaan, ya, sehingga parlimen dibubarkan. Ya, sehingga parlimen dibubarkan. Jadi mereka nak ada dalam kerajaan ini untuk dapat jawatan sajalah, ya, untuk nak dapatkan jawatan. Jadi mereka duduk dulu dalam ni sehingga parlimen dibubarkan. Dan bila parlimen dibubarkan, saya yakin bahawa Azmin dengan Zuhaida ini akan pergi ke parti ini dan mereka akan adjust balik, ya, susunan. Mungkin Azmin jadi presiden, ya, Zuhaida mungkin jadi timbalan, ya, kemungkinan. Kerana ini diadakan adalah untuk strategi mereka, seperti mana juga parti baru yang itu abang ke adik kepada Ismail Sabri juga mewujudkan parti baru. Ini pun saya rasa adalah rumah kedua, ya, rumah untuk mempersiapkan satu wadah lain sekiranya apa-apa berlaku terhadap Ismail Sabri ataupun UMNO mengambil tindakan drastik, ya,
memecat Ismail Sabri contoh daripada parti UMNO, maka Ismail Sabri masih lagi ada parti, maka Ismail Sabri akan masuk ke parti abang dia ni. Ya. Begitu juga dengan Azmin dan Zuhaida. Apabila parlimen dibubarkan saja, dia akan isytihar keluar. Sebab dia tahu dalam parti Bersatu dia tidak akan dapat tempat. Ya, dalam pemilihan Bersatu dia tidak akan dapat tempat. Bersatu tidak akan meletakkan Azmin dan Zuhaida di kedudukan yang tinggi. Ya. Di kedudukan yang tinggi. Jadi Azmin tahu keadaan ini. Sebab itu dia menyediakan satu parti lain supaya bubar saja parlimen, maka tidak perlu lagi ya, jawatan-jawatan dan kabinet automatik terbubar. Maka dia akan mengisytiharkan keluar dan dia akan berada di parti ini, dan parti ini seperti mana yang disebut oleh Larry Sung bercadang untuk bersama dengan komponen Barisan Nasional. Ini telah pun diumumkan ya, oleh Larry Sung sendiri bahawa Parti Bangsa Malaysia ini akan berada di dalam, akan memohon untuk berada dalam komponen Barisan Nasional, iaitu bersama dengan UMNO lah, ya, bersama dengan UMNO. Okey, itulah matlamat parti ini diadakan sekarang ini. Dan itulah sebabnya mengapa Azmin dan Zuhaida tidak bersama dengan parti ini. Ya, tidak bersama dengan parti ini kerana untuk menjaga kedudukan dia sebagai menteri sekarang ini. Ya, untuk sementara waktu sehingga parlimen diubah. Kemudian dia akan berada dalam parti baru, ya, dan dia akan mengisytiharkan bahawa Parti Bangsa Malaysia ini bersama dengan UMNO. Sebab dia akan menumpang UMNO lah. Sebab dia yakin UMNO ada kekuatan, ya, UMNO juga dijentera untuk menghadapi PRU, dan dia akan bersama dengan UMNO ya, untuk menghadapi PRU 2019. Ini perancangan dia. Sebab itu jangan pelik. Kalau Azmin dan Zuhaida masih bertahan dalam keadaan sekarang, tidak bersama dengan parti ini memang dirancang untuk persiapan. Ya, bagi memudahkan Azmin dengan Zuhaida berada dalam parti berkenaan. Sebab Azmin dan Zuhaida tahu dalam Parti Bersatu dia tidak boleh sikit makan lah. Ya, dia tidak boleh sikit makan. Tempat nak bertanding pun dia tak tahu ni. Ya, Azmin, sama ada dia akan kekal bertanding di Gombak dan sebagainya. Ya. Sebab kalau dia kekal dalam Parti Bersatu, kemungkinan Gombak itu juga dituntut oleh Parti PAS. Ya, untuk bertanding di Gombak. Jadi satu masalah bagi Azmin nak cari tempat untuk bertanding. Jadi lebih mudah dia akan berada dalam parti baru dan bersama dengan Barisan Nasional, dan bila berada, sekiranya diterima dalam Barisan Nasional, dia akan menuntut bertanding di Gombak ataupun di Bukit Antarabangsa, ya, tempat yang dimiliki, yang dipegang sekarang lah, sama dengan juga Zuhaida. Ya. Jadi itulah yang kita boleh baca bagaimana strategi politik mereka. Ya, di situ kita jelas bahawa orang-orang macam ni memang tidak ada prinsip dan ada tuju dalam perjuangan. Semuanya untuk menyelamatkan diri, ya, supaya kerjaya politik mereka tidak berkubur. Azmin pun tahu bahawa kerjaya politiknya tidak lama, ya, sehingga menyerang PRU yang ke-15 sajalah, kalau tidak dipecat lah, ya, dalam keadaan sekarang ini. Jadi kalaulah dia dipecat seperti mana yang diuar-uarkan, diura-urakan, ya, beberapa orang yang mungkin dirombakan kabinet oleh Ismail Sabri, dan nama Azmin juga disebut sebagai antara yang terkeluar daripada kabinet. Walaupun ini satu benda yang diviralkan, ya, belum disahkan, tidak disahkan lagi oleh Perdana Menteri Ismail Sabri, tetapi bagi Azmin dia kena bersedia atas sebarang kemungkinan. Kalau dia dipecat, dia ada parti baru. Dah pun didaftarkan, ya, telah pun diumumkan. Begitu juga dengan Zuhaida. Kalau dia tidak dipecat, bermakna lepas PRU, ya, PRU bubar saja parlimen, dia akan mengisytiharkan diri keluar daripada Bersatu dan akan mengambil alih, ya, Parti Bangsa Malaysia. Larry Sung ini hanyalah sebagai sementara, ya, untuk menjaga parti ini. Sementara saja. Sama jugalah dengan parti abang Ismail Sabri ni. Sementara je. Kalau berlaku apa-apa atas Ismail Sabri, contohnya kalau UMNO pecat dia sekarang ini UMNO duk tekan dia, ya, macam-macam. UMNO duk tekan sekarang ni, suruh bubar parlimen lah, suruh minta duit KLBS, keluarkan duit KLBSP dan sebagainya. Ya, Ismail Sabri buat tak faham je, buat tak dengar je kan. Kalau akhirnya UMNO mengambil keputusan memecat Ismail Sabri boleh terus berada dalam parti yang telah pun disediakan. Dan dia boleh diangkat oleh golongan-golongan dalam Bersatu yang lain, untuk terus menjadi Perdana Menteri di atas nama parti baru ni. Jadi dia ada wadah dia
Jadi kita tengok Ismail Sabri pun dah standby dah, ya, rumah dia. Kalau berlaku apa-apa, begitu juga dengan Azmin dan Zuraida telah pun sediakan tempat dia kalau apa-apa berlaku terhadap diri masing-masing. Jadi bagi kita, bagi rakyat haruslah faham bahawa perjuangan Parti Bangsa Malaysia ini bukan untuk kepentingan rakyat, semata-mata untuk menyelamatkan beberapa individu, ahli-ahli politik yang tidak boleh hidup, yang tidak ada memegang jawatan dalam kerajaan sekarang ini, macam Larry Seng dengan ramai lagi, ya, yang tidak diberikan tempat dalam kerajaan sekarang. Jadi mereka menyediakan satu rumah lain untuk menghadapi PRU yang ke-11. Jadi bagi kita dalam Pakatan Harapan, kita harus kekal istiqamah dengan parti yang ada. Ya, jangan lagi lah kita nak bercerita tentang nak bawa orang yang telah merosakkan nama Pakatan Harapan itu. Ya, tolonglah jangan lagi kita sebut mereka yang telah pun mencemarkan, ya, menjejaskan imej Pakatan Harapan. Jangan kita sesekali bawa atau menjemput, ya, untuk berada dalam Pakatan Harapan. Parti ada ini pun sekarang ini sudah cukup baik, cukup utuh dan cukup teruji bagi menghadapi PRU yang ke-15. Kita tidak perlu lagi kepada parti-parti sampah yang lain, ya, parti-parti yang tidak pernah ikhlas apabila berada dalam gabungan-gabungan ini. Kita kenal DAP, kita kenal Amanah, dan kita kenal sahabat kita APCO daripada Sabah, ya, yang menunjukkan komitmen, konsisten dan istiqamah, ya, dalam kita perjuangan kita, terutamanya dalam perjuangan reformasi. Jadi kalau kita bawa daripada luar, daripada PH, ya, mereka ini kita pernah lihat bagaimana rekod dia, rekod kerjasama dia, serta kawan dia bersama kita dulu. Kita tahu, ya, sikap-sikap dia. Sehingga kan hari ini masih lagi ada komen-komen yang sinis, memperlekehkan kita. Ya. Warisan pun sama jugalah. Ya. Merendahkan Parti Keadilan, merendahkan DAP. Jadi orang macam ni jangan sesekali kita bawa masuk dalam khemah kita Pakatan Harapan, dan tidak perlulah khemah besar, ya, hanya kerana untuk membawa orang-orang yang tidak ada semangat setiakawan seperti ini. Jadi itu saja saya nak ulas. Kesimpulannya saya nak bagi tahu dengan saudara, Parti Bangsa Malaysia ini adalah rumah yang disediakan, ya, oleh Azmin dan juga Zuraida untuk diri dia. Ya, apa-apa kemungkinan yang berlaku atas diri dia akan pergilah ke rumah ini. Ya, dan percayalah, apabila parlimen dibubarkan nanti, mereka ini akan berada dalam Parti Bangsa Malaysia ini. Sebab anak-anak buah dia, ya, walaon-walaon dia telah pun berada di situ dan tunggu saja kehadiran Azmin dan juga Zuraida untuk mengambil alih parti ini apabila dibubarkan saja parlimen. Jadi bagi Ismail Sabri, kalau dia bijak sekarang ini, ya, dia harus menilai kembali, ya, jawatan menteri yang ada pada Azmin dan jawatan menteri yang ada pada Zuraida. Ya. Mereka hanya menumpang untuk cari makan saja dalam kerajaan ini. Sebab itu tidak ada prestasi membanggakan langsung daripada kedua-dua orang ini, kerana mereka hanya untuk mencari kepentingan diri masing-masing. Jadi kalau Ismail Sabri bijak, ya, sekarang ini dia boleh buanglah Azmin dengan Zuraida, dan yakinlah hari ini kamu buang, esok dia akan berada dalam parti yang telah pun disediakan untuk mereka. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada anda semua. InsyaAllah kita akan ulas lagi isu-isu yang lain. Ya, sekarang ini banyak isu, ya, isu SPRM-nya, Azam Baki yang banyak orang ulas, ya. Jadi banyak lagi isu yang boleh kita sharekan dengan saudara. Jadi saya mengharapkan saudara untuk share apa saja info yang disiarkan di dalam channel ini. Dan terima kasih banyak kepada anda yang terus memberikan sokongan kepada channel saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.